اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 14, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-13-nya, daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Ke-13 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Mana barang yang bukan tempat salam? Kemudian tempat salamnya di mana? Tempat salamnya selepas selesailah rukun qauli tasyahud dan juga selawat. Itulah tempat salam. Jadi mana bukan tempat salam dengan bahawa tasyahud akhir pun belum, selawat selepas tasyahud akhir pun belum. Itu dipanggil bukan tempat lah. Contohnya lepas dia sujud 2 kali, duduk, lepas tu beri salam. Dia panggil bukan tempat salam, dia panggil. Ni dengan sengaja ni. Ada kau orang buat pesen tu. Kalau berlaku terlupa. Kalau terlupa, dengan salam dia hak terlupa tu, dengan ingat kembali, masanya pendek, sambung semula lah semayang tu. Tasyahud belum tadi kan, bacalah tasyahud. Kemudian selawat, kemudian barulah beri salam di tempat dia yang sebenar. Kalau dengan lupa. Tapi kalau kita kata lupalah sengaja, tak mungkin berlaku sengaja ni. Kalau lupa mungkin berlaku. Lepas kita sujud 2 kali, duduk-duduk tu terus beri salam. Tasyahud akhir belum baca. Itu bukan tempat lah tu. Sebab tempat salam mengikut tertib lah. Tempat salam mengikut tertib. Selepas daripada tasyahud akhir, selepas daripada selawat, barulah sampai tempat salam. Itu panggil tempat salam. Yang bukan tempat salam, tak siapa lagi dia ikut susunan tertib biarnya. Tapi beri salam tu dengan sengaja. Tak berlakulah kita kata. Kalau yang berlaku dengan lupa, tak batal. Kemudian kalau teringatlah semula, macam mana? Kalaulah beri salam tu dengan lupa, kemudian teringat balik tu tak panjang masa, sambung mula sembahyang tu. Sambung macam mana? Sambunglah. Sekarang ni apa benda yang kita belum tunaikan lagi tertibnya? Tasyahud akhir belum baca. Baca tasyahud akhir. Tapi kalaulah memberi salam dengan lupa bukan pada tempat salam, sedar lama dah masa, kena semayang semula. Gitu je lah. Kemudian masa yang sekejap boleh sambung balik semayang sebab beri salam tu dengan lupa. Masa yang lama kena semayang semula lah. Sekejap dengan lama masa tu nak kira mana sakatan dia. Kembali kepada uruf dia panggil. Uruf ni dia panggil apa? Kiraan ramal lah.
Kalau setakat tu dia beri salam, dia pun istighfar, baru teringat. Sekejap baru tu masuk sembahyang semula. Oh, ni isteri pun siap dah, Fatihah pun baca dah, ayat kursi pun baca dah. Siapa tak nak doa? Tadi tak baca tasyahud akhir tadi. Lepas tu masa wisalam dengan lupa, dengan teringat balik itu sekejap ke lama? Setara tu kalau kira lama dah tu, maka tak boleh nak sambung dah lah. Kena semayang semula. Ada ni. Jadi sekejap ke lama ke, dikir kepada uruf pada kiraan ramah. Kiraan ramah ni tak salah kita tanya orang ramah pula, anggar-anggar lah. Saya nak tanya, masuk dalam WhatsApp group. Masa ni dengan masa ni tu, cuba ucapan segera. Lama ke sekejap? Tak payah lah gitu. Mana kita kira lah. Kalau lah wirid pun habis dah, baru teringat, tasyahud akhir tak baca, selawat pun belum baca, lepas sujud je beri salam. Lama sangat dah tu. Tak boleh nak sambung dah lah. Dia kena semayang semula daripada awal. Pakai sambung je lah. Sebab salam tu sebenarnya tidak diiktibar, tidak dikira sebenarnya. Bukan tu salam tu. Dah bukan tempat kan. Nak tempat dia ikut tertib lah. Ni. Ni memberi salam dengan sengaja pada yang bukan tempat. Ni hak rukun qauli. Ada pun rukun qauli yang lain, membaca Fatihah dengan sengaja yang bukan pada tempatnya, makruh je. Tu rukun qauli lain. Rukun qauli salam tak boleh. Rukun qauli Fatihah, di ketika berdiri itu dia baca Fatihah. Masa rokok, masa sujud, masa duduk tasyahud, dia wa'unna, dia nak baca Fatihah semula. Dengan sengaja, hukumnya makruh. Itu pun dipanggil membaca Fatihah bukan pada tempat dia. Tapi Fatihah bukan rukun qauli salam. Ada ni, itu rukun qauli Fatihah. Dia pergi baca Fatihah bukan tempat. Dalam rokok bukan tempat Fatihah. Dalam sujud bukan tempat Fatihah. Dalam duduk bukan tempat Fatihah. Fatihah dia dalam berdiri bagi orang yang kuasa. Tiba-tiba dalam berdirinya dia baca. Tapi dia baca pula. Itu dalam kitab dia kata di antara perkara yang disunatkan sujud sahwi adalah memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Memindah rukun qauli yang bukan pada tempat. Rukun qauli selain dari salam. Rukun qauli selain daripada salam. Salam ni bukan pada tempat, dengan sengaja di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Dan kata memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya, contohnya rukun qauli Fatihah, rukun qauli tasyahud akhir. Dalam berdiri dia baca tasyahud akhir. Tu sunat sujud sahwi. Mana nak cerita ni dalam di antara 5 perkara yang apabila berlaku salah satu 5 perkara sunat sujud sahwi, di antaranya adalah memindah rukun qauli kepada bukan tempatnya. Memindah rukun qauli kepada bukan tempatnya. Kita sebut kata memindah rukun qauli yang bukan pada tempatnya dengan bahawa di tempat tu tak baca. Bukan. Kalau kata kalau faham kata memindah, di tempat asal tak baca pun panggil memindah. Tak? Tempat asal tak baca, dalam berdiri tak baca Fatihah, kemudian rokok tanpa baca Fatihah dengan sengaja, batal lalu dah. Ni dalam kitab kita ni. Kalau hak Jawi, hak sujud sahwi, muka surat 21 kalau hak Jawi. Kalau hak Rumi surat berapa? Cuba tengok hak Rumi, hak tajuk sujud sahwi. Tajuk sujud sahwi, hak Rumi. Nak tengok tajuk sahwi tu buka belakang sekali tu lah. Buka belakang sekali tu. Abang apa belakang tu? Intisari ke apa? Intisari rancangan. Surat berapa? 115. Bermula sunat sujud itu atas 5 sebab. 5 sebab. Bukan tinggal sunat abad je. Atas 5 sebab berlaku salah satu dari 5 sebab ni sunat sujud sahwi.
Yang pertama, meninggalkan salah satu dari sunat abad yang lapang. Itu barulah salah satu je. Kita ingat kok tu je, macam cerita melepaskan. Tu imam jud sahwi, kita wajib jud sahwi. Tu imam sunat abad tak ada tinggal pun. Tinggal sunat abad adalah satu daripada 5 sebab yang sunat jud sahwi. Sebab itulah kata, bila tu imam sujud je, kita sujud. Tu imam sujud je, kita sujud. Kerana apa? Kerana ni dia ada kerana yang mana yang kita tak tahu. Contoh tengok yang kelima tu. Sebab kan itu ni 1, 2, 3, 4, 5 dah. Kelimanya sebab syak ia pada sembahyangnya yang diihtimalkan akan lebihnya. Seperti syak ia pada sembahyang yang 4 rakaat umpamanya, adakah ia sembahyang tu 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Contoh kalau tu imam dalam sujud yang kedua, dia mari syak. 3 ke cukup dah 4 ni, sembahyang 4. Sembahyang tu 4 rakaat. Zuhur lah kita kata asar. Dalam sujud tu, dalam sujud ke sebelum tu ke, dia mari syak dah. Sekarang ni rakaat berapa ni? Rasa-rasa macam rakaat keempat dah. Tapi rasa-rasanya tak cukup lagi 4 ni, baru 3 ni. 4, 3, 4, 3. Mana awak yakin? 3. Wajib pilih 3. Tambah naik semula serakaat lagi. Jangan 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 4 untung. Tak ada gitu. Yelah ambil 4 tu boleh tasyak akhir dah, untung lah. Kalau ambil 3, rugi serakaat. Tak, dia wajib kena pilih hak yakin. Kena pilih yakin lah, 3 yakin. 4 yang syak ambil yakin. Kita pun ambil 3. Kita pun naik rakaat yang keempat. Tu imam ni. Tiba-tiba makmum tikuk belakang. Lepas tu marilah sedar di kitanya, ya sungguh saat ni baru 3 Dok 4 pun lagi. Kalau tasyak akhir saat ni, subhanallah dia makmum lah. Jadi mana kebetulan tu, kalau kita wajib pilih 3 tu, memang sebenarnya 3. Saat ni kita syak 3 ke 4, 3 ke 4. Kemungkinan 4 dah, tapi kita syak wajib pilih 3. Bila kita tambah 1 rakaat, kebetulan memang 3 barunya. Tapi masa kita naik tu kita syak. Ni syak ni. Sunat juz sahwi ni. Sunat juz sahwi. Ketika tu imam syak, adakah makmum sedar? Nampak atas kepala makmum tu imam tu nampak ni. Apa ni? Tanda soal. Tu. Atas kepala tu imam tu bit tanda soal. 3 ataupun 4. Gitu ada? Maknanya tu imam syak 3 atau 4, tu imam wajib pilih 3. Tu imam pun tambah 1 rakaat. Sunat juz sahwi. Dah kita tahu ke? Tu kata. Maknanya bila imam juz sahwi, kita wajib juz sahwi sebab tengok yang kelima ni. Kalau tu imam syak, mana kita tahu? Ada ni. Hak yang pertama tu tinggal sunat abad. Tu hak kita tahulah, kita sedarlah. Tu imam tak baca tasyak awal ke, tu imam tak baca kunut ke, tapi kita hak tu saja kita tahunya. Sunat sahwi boleh tinggal sunat abad. Dia ada 5 kerana. 5 kerana. Yang saya nak ambilnya hak yang keempat. Keempatnya sebab memindah akan qauli, akan rukun qauli. Memindah ni daripada tempatnya kepada tempat yang lain. Sama ada ia rukun qauli, sama ada ia qauli tu rukun. Qauli tu rukun. Seperti Fatihah dibaca akan dikapati dalam rakaat umpamanya, dan tahiyat akhir dibaca ke dalam berdiri umpamanya, atau sunat abad seperti kunut dibacakan di dalam rakaat umpamanya, atau tahiyat awal dibacakan di dalam berdiri, maka sunat sujud sahwi. Atau sunat hay'ah seperti surah dan doa iftitah dibaca ke dalam rakaat umpamanya, sama ada dengan sengaja atau lupa, maka tiada batal sembahyangnya, tetapi sunat sujud sahwi. Ni memindah. Tapi kalau kita faham memindah, berarti di tempat asal kita tak baca. Kalaulah rukun qauli Fatihah contohnya, kita pergi pindah, kita baca rakaat contoh di sini, dalam berdiri tak baca rakaat tanpa membaca Fatihah, kita sudah meninggalkan rukun tertib, batal sembahyang. Tapi kalau kita faham sebut kata memindah, tempat asal tak baca, kan gitu? Itu pun panggil memindah. Tempat asal tak baca.
Dok ni terpaksa baca juga. Tapi dalam rokok dia baca pula Fatihah. Dalam sujud dia baca pula Fatihah. Tu sunat Jusawi tu. Tapi kalau kita ayat memindah tu lah. Tengok ni. Dia tak baca Fatihah dalam berdiri ni, dia baca Fatihah dalam rokok. Tu batas mai terus. Tu tak ada Jusawi tu. Dan ni memindah ni kan. Memindah mana terpaksa tak baca. Tu kata kita tak boleh baca sendiri. Padahal kita tak boleh baca sendiri. Iyalah kalau kita faham sebut kata memindah rukun qauli, umpamanya dibacakan Fatihah di dalam rokok. Tu makna contoh memindahkan rukun qauli Fatihah. Dibaca akan pada dalam rokok. Kalau gitu dan beri tak baca kena-kena. Kalau tak baca dalam berdiri rokok batas sembahyang. Dan kalau kata memindahkan tak baca terpaksa, tak di sini. Bukan maksud dia gitu. Mana? Ni kata pekoh. Hak bawa salah-salah tu memang tahulah di salah faham kok mana. Di salah faham kok kita royak kok lain, digi faham kok lain. Dah macam sini. Kita royak memindah. Kalau ikut faham selapih kok memindah, maknanya dalam berdiri sebelum rokok kita tak baca. Fatihah mana? Pindah letak dalam rokok. Tu panggil pindah. Kalau dalam berdiri baca juga, dan rokok baca, itu tak panggil pindah. Atau panggil mengulangi. Mengulangi rukun qauli yang bukan di tempat dia. Di tempat baca, bukan tempat tambah pula sekali. Mengulangi pula sekali lagi. Itu panggil baca Fatihah bukan pada tempat. Tak panggil memindah. Kalau ikut bahasa kita lah. Faham tak memindah ni? Kita pindah dah. Apa asal dah duduk dah. Lupa baru lah nya. Dah terpaksa duduk juga. Tu tak panggil pindah. Lepas tu tambah rumah selagi. Kali ikut bahasa. Jangan pekoh ni banyak. Dengar pada dia cerita tu boleh faham dah. Dia pergi baca apa? Dia salah faham kok mana. Ni tak belajar, ni tak belajar. Ni dia salah faham kok mana. Memang dah kita ada sebut bayangan seumpama tu, tapi dia tak kena faham dia salah. Kan? Dah sekarang kan orang panggil kita ustaz, kita tak pandai mana benarnya. Patut Rasul mengajar pekoh, kita mengajar pekohnya. Waktu di Kucalana, nanti di Kucalana, baru ni saya buat program Muafiq Masbuk. Kucalana lah. Sebab takrif kitanya dapat masa. Takrif demonya sempat baca. Padahal kita tak ada sempat baca. Semuanya sempat masa. Tapi oleh kerana dia tak belajar membaca sendiri, akhirnya sempat baca Muafiq. Tak sempat baca Masbuk. Tu karuk sangat lah. Salah ni salah. Awal lagi salah dah. Semua kita Arab ke, kita Jawi ke, sempat masa, telus masa. Telus ni ada dapat ruang. Masa satu Fatihah. Masa. Di masa tu kebetulan baca, okeylah. Di masa tu kebetulan pergi baca benda lain, samalah juga dapat masa muafiq lah. Tapi masa tu saya buat baca doa iftitah, tak kira lah dapat masa muafiq. Di masa tu saya duduk diam je, sebab masa tu imam sedang baca Fatihah kuat. Kita Allahu Akbar, imam pun bismillah, baca Fatihah kuat contohnya. Kita pun tak baca lah, sebab kita perhati dengar Fatihah tu imam. Kita akan bacalah Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Tapi masa imam tu diam, masa kita tu diam, perhati dengar tu imam baca Fatihah, selepas imam selesai baca Fatihah, kita dapat tak lagi masa? Dapat tak masa? Dapat tak baca? Tak baca lagi. Tak baca lagi. Tapi masa dapat ke tak? Dapat. Muafiq Tiba-tiba imam lepas baca Fatihah, dia lupa ke warna tahu. Dia rokok selalu, rokok segera. Surah dia tak baca. Kalau kita sempat tak baca? Tak sempat. Sempat tak masa? Sempat tak masa? Sempat. Tapi kenapa tak sempat baca?
Dah nak baca, lepas tu imam baca patah selesai nah. Kita tak sempat baca, tapi sempat masa? Sempat. Muafiq. Gitu je. Takrif mudah je. Tapi banyak mana buku yang ditulis kemudian, bukan kitab asal ni, kitab Arab hak asal clear, kitab Jawi hak karangan ulama-ulama muktabar clear, kitab Jawi mana pun sama je. Kitab Sabila ke kitab Muniatul Musalli di hujung Bahjah Mardiyah tu ke clear. Ni hak buku tulisan orang sekarang, termasuk buku sekolah. Buku sekolah sama. Buku KBSR tahun 5. Ada lagi buku KSSR tahun 5. Sama je dua-dua buku tu. Di belakang tu ada dia punya apa ni? Dia punya yang mengesahkan 2-3 orang. Kemudian buku sekolah rendah ni ribu-ribu ustaz mengajar. Takrif yang tu salah sungguh-sungguh. Salah sangat-sangat. Tapi tak ada apa-apa pun. Tak ada pembetulan pun. Sebab apa tu? Tak belajar. Dia nak mengajar ke budak darjah 5. Hak tu kan nak ngajar ustaz tu dak siapa tarah lagi dia ngajar 5 tu. Ya, dia nak ngajar budak darjah 5 je, bukan budak kalau menengah. Dia bukan nak ngajar agama kepada hak universiti, hak jurusan-jurusan tu bukan. Dia hanya nak ngajar agama kepada budak darjah 5. Jadi ustaz yang nak mengajar tu dengan budak darjah 5 pun dia tak pandang lagi tarah nak mengajar. Ni. Dia ikut buku, tapi kalau ikut buku pun kalau dia tu ada ilmu, nampaklah salah. Kemudian rakaat pertama saja, satu perkara dah salahnya. Kemudian 3 rukun panjang pula dibilang dengan iktidal. Rakaat, iktidal, sujud yang pertama tu 3 rukun panjang. Salah di buku tu, buku sekolah. Kemudian gambar dia pula bukan gambar masbuk rakaat. Dia gambar masbuk semayang. Bicara tu masbuk rakaat. Ingat ada dulu kita sebut dah kan. Dia ada 2 masbuk kan. Muafiq ada 2. Masbuk ada 2. Dia ada muafiq masbuk sembahyang. Dia ada muafiq masbuk rakaat. Yang kita duk bicara bab Fatihah adalah muafiq masbuk rakaat. Muafiq masbuk sembahyang ni hak lain pula. Siapa muafiq sembahyang? Tu imam beri salam, dia beri salam. Itu muafiq sembahyang. Siapa masbuk semayang? Tu imam beri salam, dia kena tambah rakaat. Itu masbuk semayang. Rakaat pertama, dia masa dia masuk semayang, tu imam dekat nak rakaat dah. Allahu Akbar, imam pun rakaat. Dia tak dapat masa, dia panggil masbuk rakaat. Dia pun rakaat segera. Dapat tamat ninah bersama rakaat imam. Dapat rakaat pertama dengan imam, dia panggil muafiq sembahyang. Dia panggil muafiq sembahyang. Ada ni. Mana pun muafiq semayang, tu imam beri salam, dia beri salam. Muafiq sembahyang dengan makna dapat rakaat pertama bersama rakaat pertama imam, itu panggil muafiq sembahyang. Digi imam rakaat kedua dah diginya, tapi imam baru baca Fatihah rakaat kedua. Dia pun Allahu Akbar, imam baru baca Fatihah rakaat kedua. Memang dapat masa, maka dipanggil muafiq rakaat. Tapi dia panggil masbuk semayang. Semayang lewat dah tu. Sebab mungkin datang bahasa rakaat lepas imam beri salam. Dia panggil masbuk sembahyang. Jadi gambar dalam buku, gambar masbuk sembahyang. Dia nak cerita muafiq hak Fatihah ni. Dia tunjuk gambar makmum sedang takbir, imam dengan makmum yang lain sedang sujud. Imam dengan makmum yang lain sedang sujud, dia baru Allahu Akbar. Hak ni tak ada kena-ngena dengan tidak sempat masa. Sebab imam dalam sujud. Makna apa tu? Orang ni sah tak dapat rakaat pertama dengan imam. Rakaat pertama tak dapat, rakaat kedua pun mungkin tak dapat. Mungkin sujud tu rakaat kedua dah, rakaat ketiga dah, rakaat keempat dah. Tak kira lah. Bila imam sujud, walaupun rakaat pertama, makna dia tak dapat rakaat pertama. Itu dipanggil masbuk sembahyang. Tak ada kena-ngena dengan tidak sempat masa satu Fatihah. Itu masbuk. Itu masbuk rakaat. Gambar masbuk sembahyang. Berapa tepat salah? Panggil apa ni? Tidak belajar, hanya membaca. Membaca sendiri. Ini banyak sekarang ni. Hanya membaca sendiri. Tidak belajar. Mudah je padahal tu. Salah atas darat orang panggil. Salah 2, 3, 4 tapang dalam buku sekolah tu. Nak kira mana? Tu bab fiqh mudah, bab akidah nak buat mana? Bab akidah reka ngajar tiga siap. Tasawuf sama juga. Membaca kadang-kadang.
Dia tak mengaji molek pun tasawuf, dia membaca. Tapi dah pandai bercerita, bolehlah cerita. Kita bilang tingginya tasawuf dia. Dia boleh ambil dalam kitab tu, dia boleh ambil dalam kitab tu, dia ingat. Dah dia membaca. Dia pula otak dia pula cergah, boleh ingat dia baca, tapi dia berguru ke tak? Tak, dia hanya membaca je. Taklah buku sekolah tu. Dah, semua sekolah samalah. Kau mana KBSR dengan KSSR hak mana? KSSR hak terkini dah, hak terakhir. KBSR mungkin dah akal dah kali. Hak lama. Tapi mana ada sedikit perubahan. Ada sedikitlah pembetulan hak dalam KBSR ni. KSSR tu ada sedikit pembetulan daripada KBSR, tapi masih lagi banyak salah. Ayah apa muafiq masbuk? Benda simple je. Lepas tu letak darjah 5. Bukan belajar ilmu kalau menengah, ilmu darjah 5 je. Mana ilmu rendah je, ilmu asas je muafiq masbuk ni. Tetapi sayang tak lewi ilmu yang sebenar. Lepas tu learning tak pelik orang learning. Kadang-kadang walaupun dia jurusan agama pun, universiti UKM contohnya, jurusan agama, jurusan syariah, kadang-kadang nak cerita bab hukum akal semayang pun kucalanan. Dah jadi ustaz, orang kampung kata ngajar kok sejik surah. Ngajarlah sejik surah, bacalah bab niat. Kosok ta'aruk ta'ayun. Kosok saja aku semayang, ta'aruk sebut kata zuhur, ta'ayun nyatakan 4 rakaat. Ta'ayun tu 4 rakaat. Kita ta'ayun tu zuhur, ta'aruk tu kata fardu. Kan jauh lagi tu. Kosok ta'aruk ta'ayun budak kenal. Jurusan syariah. Sebab apa ni? Tak belajar, dia hanya membaca sendiri. Tapi kalau bab pegangan macam mana? Ada orang maklumkan ke saya, dia kata, saya mengajar bab qada qadar di Masjid Wakaf Tembesu sekarang ni. Dia kata ada jurusan syariah UKM. Tak faham dia kata. Dia tak kira sejik dia surah. Tak faham. Cerita bab qada qadar, keesaan pada perbuatan tak faham. Mana mungkin tak faham? Setakat semua yang berlaku qada qadar Allah. Semua yang berlaku qada qadar Allah. Faham tak faham? Ke bahasa gapo cakap bahasa Tamil? Senang je. Bukan dia tak faham, dia tak nak terima. Dia tak nak terima sebab apa? Ni ilmu di akal dia dengan pegangan dia sesat. Dia tidak mengesahkan Allah pada perbuatan. Tak ada qada qadar, tak ada rukun iman. Ilmu di akal tak ada, di pegangan terpesong. Tiba-tiba dia kata tak boleh nak faham. Bukan tak boleh nak faham, tak mau terima. Mana mungkin Tuhan belaka dah kita dah buat lama kening. Ni tak faham ke tak mau terima? Tak mau terima. Tak mau pergi ke sejauh akan tembusu, pergi lari surah dah. Dah. Nak semayang. Akidah tak betul. Pandang anak bini macam mana? Ini hak dosa agama nak panggil ustaz juga. Syariah UKM. Panggil ustaz juga. Lari tak mengaji, tak faham. Tanya orang royak tu, dah faham ke tak? Bapanya bos takat hak Tuhan belaka lah. Lepas tu kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Kita pegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan perbuatan hak Tuhan juga. Biarlah hak Tuhan juga pun. Dah. Pelik akunya kata hak kita pegang kita, lepas tu hak Tuhan juga. Dia soal banyak pula tu dia pasal nak terima tu. Kalau turun sudahlah. Rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qadar. Pilihan kita pun qada dan qadar. Usaha kita pun qada dan qadar. Tapi walaupun ikhtiar usaha kita qada qadar Tuhan juga, kita wajib kena isbatkan di akidah hamba ada pilihan. Hamba memilih. Hamba ada perbuatan. Hamba yang buat. Ni letak di akidah. Tapi pilihan daripada hamba hak Tuhan juga. Hak Tuhan juga. Tak apa sebab tu rukun iman ke-6. Lepas tu kenapa berpegang ada pilihan dan perbuatan? Sudahlah. Syariat suruh berpegang ada pilihan dan perbuatan, kita pegang je lah. Tapi pilihan dan perbuatan tu hak Tuhan juga. Dan rukun iman kena hak Tuhan belaka kan? Dah 100 je terbukti. Payah apa? Pening aku hak Tuhan belaka. Pilihan dan perbuatan hak Tuhan. Lepas tu kena pegang pula hak kita. Ni pening ni. Pening lah nak bahas, nak korek. Sudahlah. Faham, pegang, sudah clear. Kenapa Allah
menyandarkan perbuatan pada hamba, walau perbuatan hamba pun hak Allah Ta'ala, hari tanya Allah lah. Oh, kalau Allah ni jenis, kalau Allah ni boleh kita tanya soal, bukan Tuhan. Tuhan apa boleh tanya, boleh soal. Kita sama-sama kita pun ada benda, jangan ada soal, kena siap kan. Ada. Sama kita pun dah tak boleh nak soal. Bisa jawab lebih-lebih, raja. Kita boleh ada soal dia. Murka dia sebab soal. Tu raja je. Dengan Tuhan nak soal juga. Ustaz soal pun bagus juga ada etika. Soal bisa nak cerita. Mana orang pun sama-sama orang pun kadang-kadang tak boleh soal. Dah raja kata gitu, gitulah kitanya. Dah apa raja kata gitu? Dah berani tanya lah. Tanya dia tak berani. Salah pun. Tak nak tanya. Tu manusia. Lepas tu dengan Tuhan kita nak soal. Kalau Tuhan pun nak boleh soal, bukan Tuhan lah jadi dia. Jadi ni banyak-banyak persoalan ni. Lepas tu bukan kata tak faham, tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab tak ada akidah. Duk ngaji agama tapi tidak nak tekan berkaitan dengan akidah. Ni akhir zaman. Ni orang agama dah ni. Kata-kata kita letak molek, ngaji molek dalam bab-bab pegangan apa semua. Letak molek, ngaji molek. Tapi mujurlah sekarang ni bab pegangan orang kurang cara. Sebab apa dia tak ngaji, tak pandai nak cara lah. Tapi bab fiqh orang pandailah nak terang. Selama ni tak pernah ngajar fardu ain, duk ngajar tinggi-tinggi, tasawuf tinggi-tinggi. Terang undur ngajar bab fardu ain tauhid fiqh nampak lalu dah dia tak ngaji. Jadi reka dia baca sendiri je. Masa dia mengajar tinggi-tinggi ni hakikah tasawuf tu, benda payah sikit nak nilai salah betul ke salah, sebab tinggi. Tapi bila turun hak fardu ain, ngajar tauhid sikit, ngajar fiqh sikit, dia tak ngaji. Dia hanya membaca sini, dia tahu lalu dah. Sebab biasa kalau fiqh salah tu, kita boleh tahu di mana dia salah faham. Dan macam sini memindah ni kau terpaksa tak baca. Apa panggil memindah? Baca patah dalam rokok, makna dalam diri tak baca. Tu tak sah semayang wawa lagi. Hak ning ni pergi baca patah dalam rokok, semayangnya sah, tapi sunat sujud sahwi. Sebab abang apa? Cacat dah semayang, cuka cemaking dah semayang, Fatihah tepat berdiri. Pergi baca pula dalam rokok, pergi baca pula dalam sujud, pergi baca dalam duduk antara sujud ataupun duduk tasyahud contohnya. Jadi semayang tahu apa? Semayang dia tak kena dah. Jadi mana hayat semayang PSM tu tak kena dah. Sunat sujud sahwi. Tetapi bukan bererti dalam berdiri itu tak baca Fatihah, bukan. Ada. Ataupun kunut, bukan baca dalam i'tidal, baca dalam sujud misalnya. Maka sunat sujud sahwi sebab kunut dalam i'tidal pada sembahyang subuh rakaat yang kedua. Tetapi kalaulah dia baca dalam sujud, Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afai, dalam sujud, tetapi dia bukan kosak kunut, dia hanya kosak nak ambil betul doa, tak apa, itu tak ada sujud sahwi. Sekarang kita nak baca doa dalam sujud, dalam solat, doa kena bahasa Arab, dalam solat kena bahasa Arab, dalam solat ada cakap Melayu. Ada pula orang ngajar, tak apa cakap Melayu, Tuhan faham juga bahasa Melayu. Kata dia ni mufti ni sebut gini, mufti sebut, bukan mufti Terengganu lah. Lepas tu mufti negeri mana? Mufti banyak, tak ada salah lah, tapi bukan Terengganu. Sebut Terengganu. Tak disebutlah Terengganu. Kalau Terengganu sungguh tak sebutlah mufti pula. Dia tarik tauliah kan. Tapi bukan mufti Terengganu sungguh. Jadi orang tanya dia, boleh tak saya nak baca doa? Contoh doa dalam sujud ke, doa sebelum salam ke, doa kok bahasa Melayu boleh ke? Boleh dia kata, sebab Allah Ta'ala faham doa Melayu. Kita sebut kata baca, bukan dalam hati. Baca kena lidah. Kita dalam solat ni amal lisan, amal fiqh dengan anggota zahir. Fi'li ke, qauli ke, itu dengan anggota zahir dia panggil. Fi'li perbuatan zahir, qauli perbuatan lidah. Itu sembahyang. Amalan fiqh, amalan dipanggil ketaatan zahir.
Bukan bicara berarti ni. Hak berarti tu disunatkan kita khusyuk atau buat lain pula. Pada ni. Jadi boleh tak nak baca doa kod Melayu dalam solat? Dia kata boleh. Sebab Tuhan faham bahasa Melayu. Kemudian sekarang nak doa dalam semayang ni. Kemudian kalaulah nak nanti mokcik ni ngapa doa bahasa Arab, bilalah mokcik ni boleh doa, dia kata. Mana kita mokcik-mokcik tak ada doa bahasa Arab apa pandai? Tak tahu. Tak pandai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak pandai. Tak pandai. Ada dah tu doa dah tu. Itu doa ayat Quran tu. Tu doa ayat Quran. Ke doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu komen. Dalam sujud bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kita ada benda khusus kita minta ni. Masa Rabbana atina fid dunya hasanah tu, kebaikan di dunia, kita niat di hati kita, hak kita nak tu gapo? Ada ni. Kita ada doa khusus ni. Rabbana atina fid dunya hasanah tu umum. Tapi hak umum tu melengkapi doa khusus hak kita nak. Kita nak gapo? Hak kita nak tak khusus. Dimasuk dalam hak hasanah fid dunia, masuk tak? Masuk. Kita niatlah tu masa kita doa dengan lidah Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Tu kata tak ada ke doa hak bahasa Arab kita pandai? Mesti ada. Lepas tu apa dia kata? Kalaulah kata nak kena doa kot bahasa Arab belaka, bilalah mokcik ni boleh doa dalam semayang? Bilalah mokcik ni boleh pandai doa bahasa Arab? Dia ingat orang ni tak reti sangat bakali. Tu doa ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dah kunut doa ke tak? Allahumma hdini fi man hadid, doa ke tak? Doa. Ingat dah doa tu. Ingat. Baca sujud doa tu lah. Tapi jangan kosak kunut. Kalau kosak kunut jadi cacat semayang. Sunat je sahwi, jangan kosak kunut, kosak doa. Okey je. Ke mana? Jadi mokcik tu tak boleh nak dalam doa sebab tak reti doa bahasa Arab, tak reti doa kunut Arab. Sekarang ni nak doa dalam semayang. Kita nak doa dalam semayang. Lepas tu kita nak cerita doa dalam semayang lah ni. Tak pandai lagi sana ni. Rabbana atina fid dunya hasanah, tak pandai? Ada? Allahumma hdini fi man hadait, tak pandai? Ada, pandai dah tu. Apa dia lagi betul tak pandai? Dah mari mana? Kita dah sujud, kita baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tapi jangan kosak kunut. Kalau kosak kunut bererti kita memindahkan qauli sunat ba'at bukan pada tempat sunat sujud sahwi. Gitu. Tapi kalau kita tak kosak sebagai kunut, kita kosak sebagai doa, okeylah. Boleh tu doa bahasa Arab. Bukan masalah kata Tuhan tahu doa bahasa Melayu. Masalah dalam sembahyang. Kena bahasa Arab dalam sembahyang ni. Baca doa dalam hati ya. Tak, kita baca doa dengan lidah. Kemudian kita pun hadir di hati kita akan doa yang kita minta. Jadi kita ni dalam solat, kita nak dengan lidah belaka, dengan amalan zahir belaka dalam sembahyang ni. Kemudian disertakan dengan hati. Gitulah. Mana ni? Cuma nak cerita sininya, memindah rukun qauli. Selain daripada salam. Salam, kita memberi salam yang bukan tempat dia, batal sembahyang kalau dengan sengaja. Kalau kita membaca Fatihah dengan sengaja yang bukan pada tempatnya, sunat sujud sahwi. Kita baca tasyahud bukan dalam duduk, dalam berdiri contohnya, dalam rokok sujud contohnya, sunat sujud sahwi. Sebab apa? Mana kita membaca tasyahud dengan sengaja pada barang yang bukan tempatnya. Tapi pada masa tempat tasyahud akhir tu, lepas daripada 2 kali sujud tu, tu kena baca lah situ, itu tempat dia. Tapi bukan tempat dia baca juga. Jadi hukum qauli yang kita baca yang bukan tempat batalnya adalah salam. Bukan rukun qauli Fatihah, bukan rukun qauli tasyahud. Salam.
Sebab dia rukun kauli macam rukun kauli takbir, rukun kauli salam dia lain sikit dengan rukun kauli yang lain. Sama jugalah contoh ni bab lain lah. Kita jadi makmum. Rukun kauli yang kita wajib terkemudian daripada imam adalah rukun kauli takbir dan rukun kauli salam. Adapun rukun kauli Fatihah, kita mendahului imam, hukumnya makruh. Rukun kauli takbir mendahului imam beserta dengan imam tidak sah. Rukun kauli salam pun beserta mendahului atau beserta imam tidak sah. Kalau rukun kauli Fatihah, kita mendahului imam, hukumnya makruh. Itu sahaja. Sebab kita biasanya rukun kauli Fatihah, rukun kauli tasyahud kita akan terkemudian. Sebab kita mula daripada takbiratul ihram, kita kemudian daripada imam. Faham tak? Ni hak bacaan slow, ni bacaan perlahan, zuhur asar. Jadi ketika kita tu imam baca doa iftitah, kita baru nak start baca. Ketika imam baca Fatihah, kita dalam doa iftitah lagi. Maknanya kok mana pun Fatihah kita tidak akan, bukan kata tidak akan mendahului, bahkan tidak akan serentak dengan Fatihah imam. Yalah kan kita lambat daripada imam kan. Kita lambat daripada imam. Itu kat pertama. Kalau kat kedua, kan kita lambat kan. Imam daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar, tegak kat kedua, kita barulah berpindah rukun. Maknanya masa kita tegak tu, imam baca Fatihah 1-2 ayat dah. Kita pun baca Fatihah perlahan ni. Zuhur asar ni. Maknanya kita bukan kata mendahului, serentak pun tidak. Sebab kita jadi tadi lambat sikit kan. Teman kita kemudian lah tu panggil. Sunat dia gitu. Sunat dia. Dulu ya dia nampak apa dia dulu. Dok, kita memang tak dengar dia baca. Tetapi kalau kita daripada sujud bangun kepada berdiri, mana dulu siapa berdiri? Ada dulu imam? Dan mana dulu baca Fatihah? Ada dulu imam lah. Apa kata kita mendahului imam pula? Takkan jadi mendahului imam. Tak jadilah kalau kita perpindahan rukun kita tu betul. Perpindahan rukun kita tu betul. Mana perpindahan rukun kita betul ni? Makmum ni nak berpindah rukun, biarlah imam sapa di rukun hak yang dipindah tu. Imam daripada sujud yang kedua nak berpindah pada berdiri. Imam gak berdiri, makmum pun Allah. 1 ayat 2 ayat dah Fatihah tu imam baca, baru kita baca Fatihah. Jadi mana mungkin kita nak mendahului dan mana mungkin kita nak serentak? Kita akan jadi lewatlah sikit. Gitulah rukun kauli kitanya. Tapi kalau perpindahan rukun kita comel, perpindahan rukun fi'li kita comel, rukun kauli kita pun akan terkemudian daripada imam. Kita sujud yang kedua sebelum bangkit pada tasyahud akhir. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam baca dah tasyahud akhir, kita baru start nak baca. Maknanya apa? Kita mendahului? Tak mungkin. Serentak pun tak mungkin. Sebab dia tasyahud akhir lebih dahulu sedikit daripada kita. Sebab masa dia sujud yang kedua, dia berpindah pada tasyahud akhir Allahu Akbar, kita dah dalam sujud lagi, kita pun Allahu Akbar. Dia baca dah tasyahud, kita baru duduk, baru nak baca. Ni mendahului dah imam. Tak. Serentak pun tak. Comel. Memang kita tak dengar tu imam baca Fatihah bacaan perlahan. Kita memang tak dengar tu imam baca tasyahud akhir. Mana ada dengar itu bacaan perlahan. Tapi oleh kerana kita berpindah rukun tu comel, maka rukun kauli kita pun comel. Ni dok ni tu imam bergerak, dia bergerak. Tu imam bergerak pindah rukun, dia gerak dah. Tu imam dalam iktidal, nak turun sujud ni, dia duduk gini dah. Makmum ni. Dia sungguh lutut kendor dah, lutut Allah je lutut dia sampai latar dah. Tu imam apa lagi lutut latar. Ni nak kena jack orang panggil ni, pada jack. Nak kena terajang ni. Duduk belakang tu imam pula. Dalam rokok ni, imam rokok, dalam rokok gini dah. Ni macam mak rempik dekat tepi light dia nak tunggu lapu-lapu hijau. Ni sama ni dalam rokok. Dia duduk gini dah ni. Takut imam tinggal dia.
Allah kata pesen ni kok. Rasa juga gerang tengok nak mayang apa gitu. Tu imam kan sami Allahu liman hamidah, terang comel-comelnya. Yang jadi duduk gini buat apa dalam rokok? Bukan dia nak berlomba dengan tu imam. Nak berlomba dengan tu imam. Buat gitu lagi sakit orang. Cik, buat gitu lagi sakit orang ni. Orang duk molek-molek kita. Tak sakit orang. Lagi sakit orang. Nak cerita apa? Dia nak berlomba. Takut tu imam tinggal dia. Nak kata mana? Maknanya kalau kita perpindahan rukun kita comel, maka rukun kauli kita akan terkemudian daripada imam. Itu sunat je tu. Hak rukun kauli Fatihah sunat je. Tapi rukun kauli takbir wajib kemudian daripada imam. Serentak pun tak boleh. Rukun kauli salam serentak boleh. Serentak boleh, tapi kum mesti tikman dulu. Barulah dia kum, barulah sah. Di sekarang ni rukun kauli yang lain kita makmum ni, rukun kauli Fatihah disunatkan kita terkemudian. Serentak pun tambah. Kita nak terkemudian. Jadi kita akan berlaku terkemudian jikalau kita berpindah rukun tu terkemudian. Macam mana dia tu? Tanda ni. Adapun rukun kauli takbir wajib makmum takbir selepas tu imam bar. Imam Allahu Akbar, baru kita Allah. Jangan kata Allah, kita Allah dah. Walaupun imam bar, kita barnya kemudian. Tak sah sembahyang. Pandai ni. Hak rukun kauli takbiratul ihram. Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi, tu imam Allah, tu dia Allah dah. Tu mazhab Hanafi, kita tak boleh. Dia kena imam, tak sama-sama juga. Dia kena tu imam dulu Allah. Dia barulah makmum Allah, tu imam bar, makmum baru bar. Itu mazhab Hanafi. Dia tak seketak juga lewat sikit. Kita tak boleh. Kita nak takbiratul ihram makmum, wajib kena tunggu tu imam bar, selesai takbir, barulah kita makmum boleh takbir. Ini wajib wajib terkemudian. Wajib. Kemudian memberi salam. Wajib juga terkemudian. Tapi tak syarat di as-salat tu, tak syarat. Dia kemudian assalamualaikum. Kita ambil di kum. Warahmatullah tu sunat hay'ah. Pada ni. Warahmatullah sunat hay'ah. Hak rukun kaulinya assalamualaikum, itu rukun kauli. Warahmatullah sunat hay'ah. Jadi kita kira di kum. Jadi sekarang ni kalau salam bahawa jangan mendahului imam, jangan dengan bahawa kita kum barulah tu imam kum, tak sah sembahyang. Dia kira pada kum tu lah. Kita imam as-salam, kita pun assalamualaikum juga ni, as-salam ni, tapi tu imam kum, kita kum, asal sembahyang. Ada ni. Tapi kita tak ada buat gitu. Tu imam lepas salam pertama, tu imam lepas salam kedua baru kita beri salam. Tu hak sunat dia comel dia gitu. Tu imam salam pertama, kita boleh salam pertama dah, tapi disunatkan tunggu selesai imam salam yang kedua. Tu boleh tengok dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi. Ni ada orang main ceramah di Terengganu, dia komen orang Terengganu. Dia kata orang Terengganu ni tu imam salam kedua baru nak beri salam. Dia berani nak petikam. Orang Terengganu macam dipandai sangat, dia ingat. Dia ingat macam dipandai sangat. Dia bukan mengaji bagai pekoh pun. Dia ngaji bagai Quran je. Apa orang Terengganu ni? Tu imam salam pertama, tu imam salam kedua baru dia beri salam pertama. Dia petikam. Disunatkan gitu. Orang buat ni comel dah. Orang ngaji emang tak ngaji. Tapi main nak ajar orang Terengganu. Ni masalah ni. Tapi dia punya cakap tu confident. Orang dengar, ni orang hebat ni mesti pandai. Dah. Bukan bidang dia bagian 4 pekor. Jadi kita duk buat semuanya, lepas imam salam kedua barulah kita memberi salam. Hak tu hak afdal dia. Imam beri salam pertama, kita beri salam dah, okey dah juga. Sebab kalau zaman-zaman dulu kita makmum, imam salam pertama,
kita pun selu-selu salam pertama dah. Kita dulu-dulu kan. Jadi bila start sebenarnya kita lepas imam salam kedua beres baru kita bagi salam pertama? Bila sebenarnya? Kalau ingat masa budak-budak dulu, imam salam pertama, kita makmum ni dak serentak dengan tok imam dah. Tapi maknanya kalau kita kata imam salam kedua, kita salam pertama. Biasa gitu. Kan dulu-dulu kan. Imam salam pertama, kita belum bagi salam. Jadi ketika imam salam kedua tu kita salam pertama dah. Ada. Tapi jadi kemudian ni imam salam kedua siap barulah salam pertama makmum. Ngaji mana tu? Mana hak mula tu? Sebab kita belakang mana tempat. Jarang kita jumpa makmum imam salam pertama salam dah, jarang. Kebanyakan tempat memang lepas imam selesai salam yang kedua barulah makmum beri salam. Tapi mana jadi berubah gitu? Dulu dak. Dulu dak. Tak tahu lah. Kalau dulu ingatlah masa budak-budak. Masa budak, tangan buat riba. Buat riba. Tu imam, malah warnanya. Dah pasang dia gitu. Bukan malah. Tu imam pun bertangan riba. Kita pun bertangan riba. Dulu-dulu. Lepas tu jadi bila naik atas? Bila naik? Asal imam duk riba. Ingat masa budak-budak. Tak ingat tu? Tak ingat? Tengok duduk-duduk gitu lah. Tangan pun tak riba. Tapi kemudian tak ada dah. Semua jadi tinggi belaka dah. Jadi sama juga macam beri salam. Maknanya memang kita tak akan serentak dengan imam. Tapi kalau serentak, imam as-salat, dia pun assalamualaikum. Tapi tengok, kong siapa dulu? Kong tu imam dulu, sah. Kong tu imam dulu, sah. Kong tu dulu, tak sah. Gitu je. Tapi kalau takbiratul ihram, tak boleh serentak langsung. Tak boleh serta langsung. Nak takbir mesti tu imam bar barulah Allahu akbar. Kalau salam tu imam belum kum lagi, dia assalamualaikum dah boleh. Tapi syaratnya tu imam kum barulah dia kum. Nak cerita gitu beza dia. Ada pun rukun kaul yang lain sunat sahaja. Kita terkemudian daripada tu imam. Hak bezanya adalah takbir dan juga salam. Sama juga dengan ni kita ni membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Hak salam saja. Dengan sengaja beri salam bukan pada tempat dia. Makna belum lagi tasyahud akhir, belum lagi selawat. Sampai lagi tempat salam ikut tertib sembahyang, beri salam dah dengan sengaja, batal sembahyang. Dengan sengaja. Kalau dengan lupa tak batal. Mana? Dia sebenarnya kata pekoh ni pun bukannya payah sangat, tapi kena faham daripada guru, bukan faham daripada membaca sendiri. Bukan faham daripada membaca sendiri, beza. Cerita bab pekoh ni payahlah kalau faham daripada membaca sendiri. Cerita bab air pun payah orang kita ni. Mengaji sangat-sangat, cerita air mustakmal bulak mata-mata. Ngaji sangat-sangat, celup jari mustakmal. Ada ni. Ni karut-karut belakang ni. Nak tanahkan air untuk basuh najis mughallazah. Orang mengajar jangan kita kucar lah tak. Jangan kita kucar dengan tangan. Kena kucar dengan kayu. Kalau kucar dengan tangan nak keruhkan air untuk basuh najis mughallazah, air sejadi mustakmal sebab masuk tangan kita. Lepas tu nak kucar kan nak keruhkan air, kena kucar dengan kayu. Ni ambil kayu kong atas kepala dia. Tak kena air mustakmal ni. Dan kita nak keruhkan air, kita ambil tanah, kita pun masuk tangan kita dalam air dia. Kita pun peracur tanah untuk jadi air tu keruh. Masuk tangan dah ni, mustakmal dia kata. Allah. Abang apa? Tak kena air mustakmal. Tak kena air mustakmal tu. Sama juga dengan kita duk main bilas. Tidak ada bilas. Bilas tidak ada. Yang ada adalah wurudul ma'il qalil. Datang oleh air yang sedikit atas tempat yang datang air. Datang air ni kadang-kadang setengah dia kata jiruh, setengah dia kata cucur,
So dia kata lalu. Itu kita pergi pada bilah tu. Makna bukan bilah ni bilah serang macam orang tu kita buat tu. Dengan bahawa datang air ke atas tempat najis. Itulah dipanggil panggil bilah. Tapi bukan bilah kita faham tu. Ni siapa ke zaman itu kau lepas dia basuh pakaian berapa beseng tu. Karai air, timba air. Lepas tu last sekali timba pula untuk sela-sela. Sela-sela. Allah lelohnya lah. Wajib kok mana? Sungguh kadang-kadang Ustaz betul ke Ustaz? Kita tak wajib bilah. Wajib datangkan air atas tempat najis. Tu adalah. Kita nak panggil bilah, datang air tu panggil bilah. Kok pandai. Tapi bukan bilah yang faham orang kita tu. Dah sekarang Ustaz, baju semayang saya basuh ni. Kalau tak bilah boleh ke tak? Sekarang ni baju semayang hok basuh tu ada najis apa? Tak ada. Dah sekarang ni bukan kata tak bilah, tak basuh pun boleh semayang lagi. Kerana busung je. Dah bukan basuh najis. Dah suci ke tak dia tanya. Benda tu suci daripada awal, cuma kotor sebab busung pak perlu. Batu hak suci dah ni kalau tak bilah suci ke tak? Benda suci ke tak macam mana? Baju semayang tu suci. Bukan waswas ni cik, tak faham. Baju semayang tu suci, cuma busuk bukan najis. Kemudian dia pun basuh. Tak bilah suci ke tak? Dah baju tu suci ke najis? Suci. Tak apa pun benda suci ke tak? Ni. Sebab kita kan nak ni basuh najis ni. Orang kita tak ada basuh najis. Orang dulu pun tak ada basuh pakaian najis. Kalau pakaian tu najis, macam hari tu dia akan bubuh dalam beli kecil. Dia akan bubuh dalam besen kecil. Ni hot najis, hot kecil ni. Hot banyak-banyak ni, hot busung je. Tu tak ada kena-ngena dengan bilah Sebab bukan basuh najis pun. Ni dalam beli kecil ni, ni jangan cara ni nak basuh suku Ni najis najis. Pada ni. Bukan hot gitu kalau hot memang hot kena najis sungguh. Dia takkan capur dalam besen banyak-banyak. Suku sakat tu. Hot tu kena berjauh. Sekarang nampak kot tu. Dia macam, lah. Yelah, bagusnya kitanya. Cuma ni najis. Jauh. Tepi. Hot tu kena basuh, apa? Kena basuh dengan beradong. Mana beradong? Beradong tu. Lepas tu besen banyak-banyak ni. Hot busung saja. Maka tak ada timbul air datang ke air menanti tak timbul. Benda yang suci dah, cuma kita nak menghilangkan busuk. Air datang ke air menanti ke sama saja. Sebab orang kita buatnya bukan air datang. Orang tu kita buat air menanti. Mana air menanti? Dia satu besen, dia rendam. Kemudian dia nak beru tu, dia ada satu besen satu lagi. Satu besen selagi tu dia buat air dulu siap-siap. Dia pun ambil hok dalam besen hok direndam ni, dia pun beru, dia pun perah, dia pun dia pun apa tu? Datang ke atas air yang sedikit. Mana tahu? Sebab besen tu ada air dah. Datang ke atas air yang sedikit. Kalau pakaian tu najis, tapi ni bukan najis ni, najis dalam bekas suku. Kalau hok najis, dia datang gitu je, nak pakai najis, masuk je dalam air yang sedikit tadi, besen satu lagi ni, air tu najis lalu dah. Sebab apa? Sebab air sedikit menanti. Kalau najis, tapi ni tidak najis. Kalau najis tak betul buat gitu. Najis habis dalam tu. Sebab apa? Sebab pakaian yang najis datang ke atas air yang sedikit. Satu besen tu sedikit apa dua kolah orang panggil. Okey. Hak besen pertama dia pun habis dah, dia pun basuh. Hak besen kedua tu najis lah. Kalau pakaian najis ni, kena faham ni. Lepas tu dia pun penuh mula hak besen pertama. Dia pun kicau nak hilang sabun. Dia pun perah, dia datang pula kepada besen hak asal. Hak air menanti dah najis pula tu. Hak ni dia pun buang habis ni. Hak dalam besen hak pertama ni. Dia buang air pula tu. Dia dia datang pula. Tak kena cara lah kita kalau basuh najis. Mujurlah kemudian dia pun timba, dia pun ni baru basuh najis sungguh.
Ni baru rasa najis sungguh. Bukan bilah ni. Datang air ke atas pakaian yang kena najis. Ni baru dah. Datang air. Lah. Tetapi kalau dia pandai pakaian tu najis. Ni najis ni. Faham boleh? Ni tak ada najis macam hari tu. Hak najis. Beseng yang kedua kosong. Tak ada air. Dia beru. Lepas tu dia perah molek. Dia pun bubuh dalam beseng kosong. Penuh dalam beseng kosong. Dia pun timba air. Ni air datang. Air datang tak ada masalah. Tak najis lah. Ada ni. Apa kata tu? Ni yang dipanggil datang air. Ni dipanggil bilah. Ni bilah dah ni. Datang air. Okay. Air tu takkan dia najis. Mereka bila berubah. Beseng pertama, dia basuh. Dia pun kosong. Ni apa air? Dia pun kicau-kicau nak bilang sabung. Pengaperah, dia pun bubuh dalam beseng kosong pula. Kemudian, dia pun timbul air. Mana apa? Air datang. Barulah betul. Orang panggil datang air. Panggil bilah, panggil jiru pun tak apalah. Datang air. Itu dia panggil bilah. Itu dia panggil jiru. Ada ni. Itu kalau pakaian najis. Kalau pakaian kotor, air datang, air menanti, sama saja hukum. Air tak jejah. Sebab bukan najis yang datang, hanya busuk saja yang datang. Kotor saja datang. Tak ada masalah tu. Ada ni. Tapi orang ni dia keliru. Apa beza air menanti dengan air datang? Sebab kok mana pun air akan bersentuh dengan najis. Pada ni. Sekarang kita letaklah di pakaian kita ada najis. Sama ada pakaian tu datang ke atas air yang sedikit, ataupun air datang ke atas seluar yang kena najis, pakaian yang kena najis, tetap air akan bersentuh dengan najis. Kan gitu? Tetap air akan bersentuh dengan najis. Dan airnya sedikit. Dia apabila air sedikit, air lemah. Air banyak, oleh air tu kuat. Nabi kata, iza balagal ma'u kullatain lam yanjus lam yahmil khubusa. Nabi kata bila air sampai 2 kolah, maka tidak akan menajiskan air. Sebab apa? Bila air 2 kolah, air kuat, tidak akan menajiskan air. Melainkan air tu sedikit. Kalau air tu 2 kolah, Nabi kata lam yanjus, takkan jadi najis air tu, sebab air tu kuat. Adapun kalau air sedikit, air lemah. Melainkan air sedikit yang lemah tadi datang ke atas tempat najis, dia kuat. Sebab dia datang. Adapun kalau air 2 kolah, dia kuat. Dia menanti pun tak apa. Dia menanti. Dalam air yang banyak, kita datangkan najis. Tak ada jejah selagi air tak berubah. Air 2 kolah kuat. Dia tertegah daripada jadi najis, walaupun jatuh najis. Melainkan dia kalau berubah. Iza balagma ukullatain lam yanjus. Nabi kata, air 2 kolah takkan dia najis sebab air tu kuat. Tapi kalau air sedikit, dia akan jadi najis sebab air tu lemah. Kemudian air yang sedikit yang lemah ni, kalau dia yang datang ke atas tempat najis, air tu dia kuat. Air tu takkan jadi najis, melainkan berubah air tu dengan sifat najis. Tu je beza dia. Sebab kalaulah air datang, air sedikit datang ke tempat najis, air jadi najis juga, macam mana kita nak basuh najis? Macam mana kita nak basuh najis? Kita datangkan air atas latah kena najis, air bersentuh dengan najis, bersentuh, air jadi najis. Lepas tu nak bersih latah mana? Dan sekarang kita buang najis, di latah ada sifat najis, kita datang air bersentuh dengan sifat najis, sentuh. Kalau air jadi najis automatik sebab bersentuh dengan najis, macam mana kita nak menyucikan latah? Macam nak cuci latah? Air najis tidak akan menyucikan latah. Kita pun lah air najis tu. Kalau najis, kita pun datang pula air yang kedua, masih lagi di tempat yang najis, bersentuh juga, najis juga. Lepas tu bila nak masuk najis di latah, kita pakai air pahit yang kita tak tutup lah, dia punya air jalang sokmo. Kalau ceret kau air tu kita siram sokmo, tu risiko kau lain pula cari buat gitu, punah buat gitu. Ni faham molek orang puang ni bab najis ni. Dia sekarang ni memang sama saja. Air datang ke atas tempat najis, seluar contohnya, najis seluar datang ke atas air yang sedikit, kedua-dua tu
air akan bersekali dengan najis. Tapi kenapa hukum berbeza? Sebab air datang dia kuat. Mana contohnya? Nabi SAW, apabila orang Badawi kecing atas masjid Nabi, Nabi minta dengan sahabat datangkan air. Sahabat pun datangkan air, maka Nabi pun siram ke atas air kencing Badawi tu. Maka air yang Nabi siram tu kena dak air kencing tu. Kalau air tu bila kena air kencing jadi najis, macam mana Nabi nak menyucikan air kencing tu? Ada ni. Sekarang orang Badawi kecing dalam masjid Nabi. Masjid Nabi bukan masjid comel gitu, di dendeng-dendeng pelepah tamar gitu je. Jadi orang Badawi kecing, sahabat nak pergi apa ni? Nak pergi perambak tau, Nabi larang. Sebab kalau sahabat perambak gitu, dia pun berhenti kencing, mudarat pula kesihatan dia. Dah tengah-tengah kencing, gak setok. Yang kedua pula, kalaulah sahabat pergi perambak dia, air kecing akan apa panggil bereceh, mana bereceh panggil? Akan inilah akan jadi luah lah, faham tak ni? Tu kepintaran Nabi SAW. Dah dia sedang kecing, kalau sahabat pergi kejar dia, akan nyocor panggil. Nyocor, nak susah. Cuma Nabi minta dengan sahabat air. Tapi nak ceritanya, Nabi pun siram air. Air yang Nabi siram bersentuh dengan air kencing. Kalaulah air yang datang tak ada jadi najis juga, macam mana air najis nak menyucikan najis? Itulah tak najis lah. Sebab air datang. Tetapi air yang Nabi siram tu bersentuh dengan air kencing tu. Bersentuh. Air yang Nabi siram tu banyak ke sedikit? Sedikit. Dah jadi najis. Kalau air jadi najis, macam mana Nabi nak menyucikan ni masjid Nabi daripada kencing orang Badawi? Faham tak ni? Itu dipanggil air datang. Air menanti macam mana? Nabi apabila seseorang bangun daripada tidur, Nabi larang seseorang tu selamkan tangan dalam inat dalam bekas. Sebab apa? Fa innahu la yadri aina batat yadu. Kerana tak tahu di manakah tangan tu tidur malam tu. Tidur mana tuang dia tahu, tangan tidur mana. Jadi Nabi larang sahabat bangun tidur pergi selam tangan dalam bekas. Sebab apa? Sebab air sedikit. Kalau datang, ni datang orang panggil. Ni datang. Faham tak ni? Mana kalau ada najis di tangan, menajiskan air sedikit. Lepas tu Nabi larang selam, Nabi suruh basuh dulu kat luar. Sebab apa? Kalau dah tangan masuk ke dalam bekas air, mana pun ni datang ke atas air yang sedikit. Ada pun Nabi siram atas air kencing Badawi, air yang datang ke atas tempat najis. Itu saja tu beza dia tu mazhab Syafi'i kita. Kena faham air warid dengan air maurud dulu, ingat tak? Ingat tak air warid dengan air maurud? Biar bunyi Arab kok sikit, jangan duk Melayu semua. Air warid. Ingat tak ejaan mana? Air warid, air yang datang ke atas tempat najis. Maurud, air yang sedikit yang didatangi oleh najis. Air warid, air ni sedikit, ni air sedikit. Kalau air banyak, maurud pun tak apa. Air sedikit datang ke atas tempat najis, maka air tu akan jadi najis. Air sedikit tapi dia datang, dia jadi kuat. Air sedikit, dia lemah, dia maurud pula, didatangi oleh najis, maka najis lalu air tu, walaupun itu tak berubah. Mana maurud ni? Selam tangan ke dalam bekas air, tu maurud orang panggil. Mana warid? Nabi siram air ke atas air kencing orang Badawi, itu air warid, air datang. Mana? Tu dimaafkan, tak ada masalah. Oh hebat air kencing tu, apa dah hilang bang? Tu nyakit banyak tu. Orang nyakit banyak. Tak, dia kira kita gahar lah, kita gonyoh, kita gahar.
Sekira-kiranya tak hilang dah bau dia, maka suci dah. Bau ketinggal, warna ketinggal. Kadang-kadang najis darah duduk di pakaian putih. Pakaian putih ni kadang-kadang kita sudah, tapi dia jadi macam bakat. Mana bakat? Di baju putih kita tu masih lagi ada warna darah. Tapi kita gahar habis dah, tapi tak boleh nak pergi juga. Maknanya bakat darah tu ada. Tu sifat najis, warna dia panggil. Maka bila sukar untuk hilang, hukumnya suci dah. Suci dah hukum dia. Ada gitu je. Salah satu sifat yang sukar untuk hilang, bau ataupun warna contohnya. Jangan rasa tu berat sangat. Bau, contohnya kita kata berbau. Tak ayam muna, apa panggil? Muna gitulah. Tu payah nak hilang tu. Dia punya bau tu kuat. Maknanya dia gosok tak hilang juga bau, hukumnya suci. Bila. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i ni faham warid dengan maurud ni mustahak dalam bab basuh najis. Faham di sini, fahamlah mesin basuh. Tak ada timbul isu dah mesin basuhnya. Air tidak sampai 2 kolah. Memang air tak sampai 2 kolah. Tidak ada orang yang membasuh najis menggunakan air 2 kolah. Tapi air datang ke air menanti. Air datang. Air berada di tempat yang sama, tak ada isu. Tak ada isu. Air berada di tempat yang sama, tak ada isu. Tak ada masalah. Itu janji air datang. Kemudian yang saya sebut tadi berkaitan dengan ada orang kita faham nak basuh najis, air yang kita siram jangan berhenti. Tak ada ni. Air tu kena berlari sama-sama, mengalir sama-sama. Pekoh tak suruh gitu. Buat gitu risikonya besar. Ada orang faham kita nak basuh najis atas latar, kita guna wayar pahit, air pahit tu kena pasang sama. Faham tak ni? Kalau kita pakai cerek air, kita nak basuh najis atas latar ni, cerek air tu kena bergerak sama. Jangan berhenti je najis air, dia kata. Ni tak kena dengan hukum pekoh dan risikonya cukup besar. Mana risiko cukup besar? Risikonya bila kita air yang bergerak sentiasa, air tu bergerak sentiasa, tapi pada masa mula-mula air kena najis, kita pun gonyoh. Sifat najis di latar ni kuat sikit. Mana air berubah dah mula-mula. Air berubah mula-mula tu, apa hukum air tu? Memang air datang tapi berubah, apa hukum air? Najis ijma' ulama'. Air najis tu pergi ke mana? Ke depan Tetapi apabila disusuli dengan air belakang, hak berubah tu jadi hilang berubah. Tetap najis air tu, sebab air tak sampai 2 kolah. Air najis takkan disuci melainkan sampai 2 kolah. Sebab dia najis dah tu. Mana? Sekarang datang air tak najis, tapi bila kita gonyoh, sifat najis di latar tu akan merubahkan sifat air. Sifat najis di latar tu, wa'ima warna, wa'ima bau, dia merubahkan sifat air. Hak mula-mula tu, apa hukum air tu? Najis. Air najis ni akan berjalan ke depan, disusuli dengan air hak tak berhenti ni, maka hak berubah ni jadi hilang berubah. Kita dah sedar tu hak tu najis, pak mana pun najis. Ada. Lepas tu macam mana hak najis tu? Pak kata reti dah pergi. Dia kata risiko besar kalau air tak berhenti. Lainlah kalau latar itu latar berlubang. Tak apalah kita nak siram air dengan cerek tak berhenti, buat air yang najis tu akan turun bawah rumah. Terus kan latar tak ada, latar seming, latar mozaik apa semua, air tu ke mana hak najis? Sebab dia faham jangan berhenti air. Dia gini je. Dalam mazhab Syafi'i kita, dia panggil ada 2 air. Satu air jari, al-ma'ul jari, air yang mengalir. Satu dia panggil al-ma'ul raqid, air yang tenang. Dalam mazhab Syafi'i kita, air yang berlari, air yang tenang, sama je hukum. Tak sampai 2 kolah, dia sama hukum. Tak sampai 2 kolah, sama hukum. Kalau najis datang, walaupun air tu air berlari, walaupun air tu air tenang, tetap hukum najis. Dia sama je. Kan tak ni? Air berlari, air tenang, tapi air sedikit, hukum dia sama. Contoh kita kata air berlari, kita buat masalah. Jadi kita buat macam taman. Jadi air tu sentiasa bergerak.
Tak ada, air tak berhenti, air nanti bergerak. Kita gerakkan dengan mesin kan. Tapi air tak sampai 2 kolah. Jatuh najis, air tu tetap najis walaupun air tu berlari. Sebab air tak apa 2 kolah. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, melainkan qaul qadim. Qaul qadim dalam mazhab Syafi'i kita, air sedikit tetapi berlari, tak tenang, jatuh najis, tak akan dinajis air tu selagi tak berubah, sebab air tu berlari kuat, dia kata. Itu pandangan taif, bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad sama ada air tu tenang dalam air beseng dan berdita air tenang, ataupun air tu berlari, kita buat macam taman tu air berlari tapi tak sampai 2 kolah, jatuh najis, sama saja hukum dia, tetap najis walaupun air tu berlari. Jadi sekarang ni kita datangkan air tu berlari, air tu bergerak semua, air pahit kita tak tutup, air cerek kita tak tutup, tapi walaupun air tu berlari, tapi berubah dak permulaan, berubah, tetap najis walaupun air tu berlari. Tapi air najis tu ke mana? Kata reti jadi, hatu kata risiko. Tapi ada orang faham gitulah, nak bahasa najis, air kena sentiasa berpanjangan. Air pahit jangan tutup, biar air tu sentiasa berpanjangan. Kalau kita buka atau kita buka pahit atas najis, datang air najis, ataupun kita cerek, kita datang air najis, kita berhenti, air berada tempat yang sama jadi najis. Oh, ni salah faham sangat-sangat. Oh, ni dia faham mesin basuh walaupun air datang tapi air berada tempat yang sama jadi najis. Salah. Ni pekoh. Sekarang jalan selamat, najis atas-atas, kita pun ambil cerek ataupun kita ambil benda ni macam cetong ke, ataupun bekas-bekas air gitu je, kita pun datang air. Air ni sudah bersentuh dengan latar yang kena najis. Air tu berada di tempat yang sama, tak ada isu. Air je najis ke tak? Sebab air sudah bersentuh dengan najis. Air datang, air warik, maka air kuat, tak akan dinajis air tu. Kalaulah air yang datang ke tempat najis, hukum najis kerana dia sedikit, maka macam mana kita nak menyucikan najis? Macam mana pula hukum pekoh, air yang kita gunakan dipanggil rusalatul mutanajjis, dipanggil rusalah. Rusalah ni air basuhan najis. Macam mana boleh air basuhan najis jadi mustakmal? Hukum pekoh, air mustakmal yang pertama, air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Air mustakmal yang kedua, air yang digunakan untuk membasuh najis. Ini dipanggil rusalah. Bekasan air yang digunakan untuk basuh najis. Air ini jadi mustakmal. Apa makna mustakmal? Suci, tapi tidak menyucikan, tapi suci. Jadi macam mana mungkin air yang digunakan untuk basuh najis tiba-tiba jadi suci kesudahan dia? Inilah air datang, takkan dia najis. Ada ni. Kalau air warik kena tempat najis, air sudah bersentuh dengan benda najis, air jadi najis, nak basuh najis macam mana dengan air najis? Macam mana hukum pekoh, bekasan air yang kita gunakan untuk basuh najis dipanggil air mustakmal, suci yang tidak menyucikan. Kenapa panggil suci? Air guna untuk basuh najis, air sudah bersentuh dengan najis, kenapa kekal suci? Ada. Sebab dia datang air maurud, air sedikit yang didatangi oleh najis, automatik najis walaupun tak berubah. Air warik ini, air warik dan air yang sedikit datang atas tempat najis, dipecah oleh 3 hukum. Satu, air mutlak. Satu jadi mustakmal. Satu jadi mutanajjisun. Dia ada 3. Air warik dia akan jadi untuk 3 hukum, mutlak, mustakmal, mutanajjis. Mana hak mutlak ni? Selagi air tu berada di tempat tu, tidak berpindah di tempat tu, air tu dipanggil air mutlak. Sebab tu air tu boleh yang digunakan untuk basuh najis. Sekarang najis atas latar, kita datangkan air. Selama air berada di situ, air itu dia panggil mutlak. Sebab tu dia boleh menyucikan najis. Ada. Tiba-tiba oleh kerana sifat najis itu banyak, air itu berubah lepas kita gonyok, ada jadi mutanajjis.
Kan ada ni. Ketika kita datangkan air sedikit ke atas tempat yang kena najis, air sudah bersentuh dengan najis. Najis datang. Tapi air yang datang ni bersentuh tempat najis, air berada di tempat yang sama, air itu dihukum air mutlak. Takkan dia najis sebab air datang. Ada. Kita pun gahar, hilang sifat najis. Hilang sifat najis. Air tidak berubah. Latah hukum suci, air hukum mustakmal. Tak ada. Ketika air datang atas tempat najis, air itu mutlak. Sebab air itu datang. Memang air sedikit tapi datang. Air itu dipanggil air mutlak. Air itulah yang menyucikan najis. Tapi tiba-tiba kita gahar. Oleh kerana sifat najis itu kuat, maka air jadi berubah. Air ini dipanggil mutanajjisun. Kena lap molek air mutanajjis. Kita datang pula air kemudian di tempat yang masih lagi najis. Air berada di tempat itu namanya air mutlak. Air yang sedikit bersentuh dengan tempat najis, tapi air wari. Air itu mutlak. Kita pun gahar, habislah sifat najis. Ada ni. Air tidak berubah. Latah hukum suci, air tidak berhukum mustakmal. Kan? Sebagai contoh kita kata, seluar kita kena kencing. Yang pasti jirim jangan ada. Jirim zat wajib kena buang. Tak ada jirim tak ada. Seluar yang kena kencing, kita pun bubuh dalam beldi yang kosong. Kita bubuh dalam beldi yang kosong. Seluar yang kena kencing, kita bubuh dalam beldi yang kosong. Kita pun buka paip. Air wari. Maka air dalam beldi itu hukum mutlak. Hukum mutlak. Faham tak ni? Sebab air wari. Tapi walaupun air sudah bersentuh dengan najis, air itu mutlak. Kita pun gahar. Tak okeylah siapa ke berubah air bos takat air kencing sedikit je seluar. Bukan kencing dalam seluar, cuma ada balance tu sikit je. Dia pun gahar. Hilang sifat najis di seluar. Kemudian dia keluar seluar tu, air tu dipanggil mustakmal, bukan najis. Macam mana boleh air rusalah, air yang digunakan untuk basuh najis dipanggil air mustakmal, suci? Sebab air datang. Macam mana ketika air datang tu boleh menyucikan najis? Sebab air mutlak. Itu je lah. Maknanya kena faham, air datang, air menanti. Tapi orang kata keli sebab apa? Dia katakan air datang bersentuh najis juga air yang sedikit. Air menanti bersentuh najis juga air yang sedikit. Lain hukum. Asalnya kalau air tu banyak, iza balagha ma'u kullatayn lam yanjus, Nabi kata dua kalau takkan dia najis kuat. Tapi masalah sekarang air tu sedikit. Maka apabila air sedikit, dia mesti warid datang. Jangan menanti. Menanti lemah. Bila dia menanti, najis di seluar air kencing, dia datang je, air jadi mauruk, air menanti. Walaupun air tak berubah, air tu hukum najis. Jadi macam orang tua basuh di telaga tu satu besen diubah air dulu, semuanya mauruk belaka. Air menanti belaka. Tapi tidak ada isu. Walaupun mauruk sekalipun, pakaian yang suci, yang bukan najis, hanya pakaian busuk. Kan maksud tak? Kita tak imbau ni hukum ni. Hak warid ni datang atas tempat najis. Pakaian yang tak najis, seluar busuk bukan najis, seluar busuk. Kita buka air pahit dulu, penuhkan air pahit satu beldi dulu. Seluar busuk macam ni bukan najis. Kita pun datangkan seluar ke atas air. Jadi air jadi mauruk, tak ada isu sebab air seluar bukan najis. Tak ada apa-apa. Air tak ada masalah apa-apa. Kita pun gonyoh, hilang busuk. Kita pun pergi jemur seluar kita. Dah suci tak seluar kita? Seluar kita suci daripada awal lagi. Mana ni? Seluar kita suci daripada awal lagi. Macam baju semayang tu lah. Bukan najis pun. Okey. Seluar tu kita pun jemur, suci daripada awal. Cuma hilang busuk lah sekarang dah jadi bersih. Tadi tu suci tapi kotor sebab busuk. Sekarang ni hilang busuk. Panggil apa? Suci dan bersih. Suci wajib, bersih sunat. Suci dan najis wajib. Bersih daripada kotoran busuk contohnya sunat.
Okey, sekarang ni sudah suci dan bersih. Nak tanya pula, air yang menanti tadi tu, selepas kita sucikan, lepas kita suci apa, lepas daripada kita bersihkan pakaian hak busuk, bukan kita sucikan pakaian hak najis. Ingat baik, air yang sedikit tadi maurud, tak ada masalah sebab bukan najis. Kemudian lepas kita bersihkan pakaian yang busuk, bukan hak najis, apa hukum air tu? Apa hukum air tu? Mutlak. Kita guna dah tu untuk basuh kotor. Boleh? Bukan najis. Pandai tu. Ingat kata mutan najis lah ni. Jadi air tu kekal mutlak, boleh ambil ismayam. Kita basuh seluar dah. Seluar mong tak apa lah, ambil ismayam mong pula. Bukan luar orang lain. Luar orang lain berkat. Luar dia. Apa masalahnya? Lepas tu kok tak payah pakai banyak air. Setakat nak hilang busung. Bukan beseng, air tak ada. Misal kita kata air putus, tak ada air. Baju banyak busung, kita basuh, kita masuk selang bersabun. Kalau bersabun jadi mutaghayyir pula air. Air yang berubah dengan benda suci pula jadinya. Kita kecoh-kecoh semula, kita pergi jemur. Tak berapa wangi, kita berubah wangi. Air tu ambil semayang pula, sebab air kekal mutlak. Dia kata guna dah. Guna hak jadi mustakmal, guna maka hadas. Seluar kita berhadas apa? Tak ada. Guna untuk basuh najis. Luar kita tak najis. Guna untuk basuh najis ni jadi mustakmal ni apabila air warid. Tapi kalau guna untuk basuh pakaian kotor, air kekal mutlak. Ni tak kena air orang kita ni. Gimana? Ada samalah, selagi ada sifat sama saja. Kita wajib hilangkan sifat. Kemudian najis ni pula ada najis yang terlampau banyak, yang sukar untuk kita lepaskan diri kita, maka dimaafkan. Tetapi kena jaga pula, janganlah mana kita dengan sengaja pijak tempat yang najis, yang memang oleh kerana najis itu terlampau banyak, maka dimaafkan. Contoh najis terlampau banyak, kita ada setengah tempat, jadi dia ada burung tu kadang-kadang dapat gelak langit. Jadi tahi burung tu najis, tapi daripada sukar untuk kita jaga, dimaafkan. Najis tetap najis, tapi dimaafkan. Itu bab lain pula, bab kesukaran bila najis tu terlampau banyak. Bila benda terlampau banyak, bila sukar untuk kita jaga, maka dimaafkan. Tapi najis tetap najis. Bila banyak, dia dimaafkan. Cuma buang kodoh-kodoh lah. Bila banyak kesukaran, dimaafkan. Kita cerita bab batas semayang, pergi bab air. Tak payah sangat orang kita ni. Payah. Cerita muafiq masbuk pun jadi satu perkara. Cerita air warid, air maurud pun satu cerita. Cerita mesin basuh pula jadi macam-macam pandangan. Macam-macam pandangan. Mana dia kata air tak sampai 2 kolah, itulah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Reka dalam muktamad dalam Syafi'i mana? Sehingga kan ada orang tanya, dia kata fatwa kebangsaan mesin basuh menyucikan. Fatwa kebangsaan tu kemungkinan najis sedikit dimaafkan. Dimaafkan bab apa najis sedikit ni? Apa nak qonah macam ni? Kau pun bilah. Tak ada, bilah-bilah tak ada. Yang adanya wurudul ma'il qalil alal mahallil mutanajjis. Itu syarat nak basuh najis, datang oleh air yang sedikit atas tempat yang kena najis. Kalau mesin basuh pakaian dia najis, air datang, clear lah, kena dengan kaifiah yang diaku pada syarak. Itu kalau mesin basuh tu pakaian najis. Mesin basuh bukan pakaian najis, pakaian kotor. Kalau kata balik rumah seluar tu naik kecing, orang puan akan basuh di suku sakat, di pahit seluar tu, baru dia rebah dalam mesin basuh. Mesin basuh bukan basuh pakaian najis, pakaian kotor saja. Dia kata kalau kopiah dah apa, dia kata seluar dalam. Seluar dalam pun bukan kena dengan najis, melainkan kalau dia tu kecil dah seluar dalam, najis lah. Dia kata kalau kopiah dah apa, ni seluar dalam najis, dia kata seluar dalam dia. Orang pakai seluar dalam sehari, dari pagi duk jabat, asal di semayang dia pakai seluar dalam pagi ya.
Dan sekarang ni dia pakai dia semayang asar. Dia semayang asar, dia majid surah. Surah dalam dipakai dah. Ke dia buang lo dalam, disakut mana gitu. Lepas tu kan gitu kalau dalam. Gitu. Dia tak buang lo dalam. Lo dalam dia memang busuk tapi bukan najis. Baik tak kencing dalam lo dalam. Ni ada isu dia kata lo dalam apa isu. Ini semua tak mengaji belaka ni. Salah faham satu dan menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Bilah lah apalah. Kalau mesin tu hot menu tak apa kalau auto. Oh auto pun begitulah, beginilah nak sebuat. Kata Lepas tu kata, oleh kerana dia kata mesin basuh dak apa dua kolah, gi di syarikat buat mesin basuh, so buat mesin basuh hok biasa apa sukatan dua kolah, biar dengan dia boleh mana wajib dalam tu. Biar dia dengan wajib dalam tu. Dak mesin basuh tak ada dalam kitab. Tetapi kaifiah cara menyucikan najis ada dalam kitab. Kalau mesin basuh tu cara dia beroperasi menepati kehendak syarak, sucilah juga. Kalau kita basuh dengan tangan yang tidak menepati kehendak syarak, tak suci juga. Macam kita kata contoh tadi, hok kata berpindah air nanti sama-sama tu. Hok kata kita basuh kat telaga tu, tapi bukan basuh najis. Kita fardu takdih luar tu najis. Dia tahu dah luar tu najis, tapi dia buatnya pindah. Air menanti sama ni. Guna tangan tapi tak kena kaifiah. Sebab bukan air datang, air menanti. Tapi mujurnya hok kemudian tu barulah dia datang ke air. Ni dia panggil datang. Oh ni dia panggil bilah ni. Dia panggil ni dia panggil datang. Tapi kalau daripada awal lagi air datang, tak payah dah buat gitu. Ada ni. Yang pertama dia basuh dalam besen hok dia rendam tu. Hok besen kedua jangan bubuh air. Bubuh pakaian yang pakaian dulu. Air datang. Tu dipanggil bilah, datang air. Cukup Lepas tu hok berdi besen pertama basuh, lepas tu jangan bubuh air. Lepas kicau hok berdi yang besen kedua ni, bubuh dalam. Hok besen pertama mula tu kosong. Lepas tu datang air pula. Tu dia panggil bilah. Itu panggil datang air, jiruh air, cucur air atas tempat najis. Kalau pakaian tu najis. Tapi pakaian bukan najis waktu kita buat, pakaian hanya kotor sahaja, tak timbul isu lah. Air datang, air nanti tak timbul isu. Sebab pakaian tu memang tidak najis daripada awal-awal. Kerana kita tak apalah, tajuk kita tajuk berpindah-pindah. Tajuk kita tajuk yang berpindah-pindah. Kemudian sini ada ni soalan hari ni ke ni? Apakah jawapan tepat bila ditanya apakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Mohon pencerahan. Ahlussunnah wal Jamaah akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balik tu. Balik pada akidah. Nak cerita panjang lah sebab Ahlussunnah wal Jamaah hak Mu'tazilah ni bukan dalam bab qada qadar je. Kalau Mu'tazilah dalam bab beriman dengan hari kesudahan pun, Mu'tazilah menafikan persoalan kubur. Itu Mu'tazilah menafikan syurga neraka sekarang. Belum ada lagi syurga neraka sebab belum lagi nak pakai. Itu Mu'tazilah. Kita berpegang syurga neraka siap dah sekarang. Mu'tazilahnya tidak. Syurga neraka tak mau pakai lagi kan. Buat gapo bazir. Itu Mu'tazilah. Syurga neraka belum lagi ada, Tuhan akan buat lepas nak pakai. Itu Mu'tazilah. Dia banyak situ perbezaan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah, bukannya dalam bab qada dan qadar. Cuma kita keenam rukun iman balik kepada Al-Quran hadis, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama sekali dalam bab qada dan qadar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.